Oi. Ni有几个 Apa? account？你有几个 account？ Tak nampak je. Tua. 怎么有3个你的 ？Hello， Cik tu boleh Kawan lah. Dihabol. Apa? Presented. Piyong Presented sampai masa. sudah kah? Alah, kan tak screen kau alah. Hah? Kan tak screen. Screen 还是黑色的，看不到。是咩？等一下啊，tunggu ah. Oke, sekarang nampak? Belum. Hello. Halo. Oi, Hello. Hello. Halo, halo. Tak ada. tak ada. Ada. 没有没有， Coba. 听不到。Ah, kan没有？ Okey. Nampak? Nampak, Pak. Oke. Oke, so kita mula soalan 1. Cepat-cepat Nampak apa? kita habis, cepat-cepat kita sebat. Cepat-cepat kamu boleh bagi di doa. Nampak je. Nampak. Buat kerja tak jujur. Dah. Jangan cakap lagi ya. Off mic kamu orang. Saya cakap saja, orang jangan cakap. Tak nampak lah teacher. Apa yang cikgu record ni? Sudah Tak record lah, tahu. tengah record. Oh, Tak ada pun screen tu. Tuh, ni, nampak? Tak ada. Boleh. Ni, Blank. aduh, Belum. Blank. hubungan lain tak boleh lah ni. Apa? Saya pakai wifi ke rumah ni. Saya pakai Tata tau. Okay. Try. Refresh. Cuba cari sebab sometimes kena pin dia. Semua tak ada nampak. Nampak. Okey. So boleh saya start lah. Boleh. Okey, soalan Pada mic, 1. Pada mic. Okey, soalan 1, Raja 1.1 dan 1.2 menunjukkan susunan ratas eksperimen untuk mengkaji apa? Jangan jawab, saya jawab sendiri ya. Coba. Mengkaji penghasilan tenaga elektrik. So yang penting di sini adalah penghasilan tenaga elektrik. Okey. So soalan 1, nyatakan satu pemerhatian daripada eksperimen di atas. Okey, apa yang kita nampak? Kita nampak voltmeter, jarum voltmeter pada raja 1.1 terpesong. So jawapan dia adalah jarum ammeter pada raja 1.1 terpesong. Okey, kalau jawapan itu betul, tolong tik. teacher, bukan voltmeter kah? Ya, voltmeter. Thank you, Glo. Yes. Okey. Boleh ah?
Okey, lepas itu soalan A2. Tuliskan bacaan voltmeter yang ditunjukkan pada darjah 1.1. So bacaan. Saya besarkan dia lagi. So this is 1.5. So this is 1.1, 1.2, 1.3. So jawapan dia 1.3. Apa? Terima. Okey, soalan seterusnya. Apakah inference? Soalan yang inference sebabkan yang boleh dibuat daripada pemesongan jarum voltmeter. So, kita balik ke soalan. Kita nak kaji penghasilan tenaga elektrik. So, kalau terpesong maksudnya tenaga elektrik terhasil. So, teknik menjawab dia adalah jarum voltmeter terpesong kerana tenaga elektrik terhasil. Okey, kalau betul semak, kalau salah betulan. Okey, soalan C. Ya. 我看不到东西 黑黑啊。啊，我只看到你头像而已。 Tukar telefon. Ni An No. pin mah. Ni An Ya，你要 cari 那个 screen，等你 pin 它。啊？呀 ，pin。这个会出来。 Yes。哦，有了。 Okey. Terima kasih, terima kasih. Sama off mic, thank you. C. Katakan pemboleh ubah dimanipulasikan dalam eksperimen ini. So, manipulasi. Apa yang beza? Oh, ini jenis larutan kan? So, tulis jenis larutan. Okey, kalau kamu tidak pandai tulis jenis larutan, apa yang tulis? Tulis asid sulfurik cair dan larutan gula. Asid sulfurik cair dan larutan gula. So, mana-mana? Ya, seterusnya. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi sel ringkas. So, 3 langkah. Langkah 1, sel ringkas. Langkah 2, ialah bahan. Langkah 3, pemerhatian. Apa yang kita perhatikan di sini adalah jarum voltmeter terpesong. So, adalah bahan yang menyebabkan jarum voltmeter terpesong. Okey. Okey, next. Setakat ini ada soalan? Kalau ada soalan, tanya. Kalau tidak, kita pergi soalan seterusnya. 3, 2, 1, tak ada. Okay, next. Soalan 2. Raja 2.1 menunjukkan pembentukan imej oleh kanta cembung. Bla bla bla. A. Lengkapkan rajah sinar untuk menunjukkan pembentukan imej pada raja 2.2. So, kita lukis loh. Jawab. Ayah, salah kan? Ni warna. 哎呀，这个我查啊，跟你讲啊。 Sinilah, ayah. Apa yang Dah. Okay. So ini ya, Raja 2.2. So garis 1 dia sudah buat untuk kita. So kita buat garis kedua. So dari sini sambung ke F. Ini ya, F. Okey, lepas tu garis ketiga dari objek. Okey, sampai sini. Ini titik dia mesti sentuh. Okey, lepas tu okey, di mana dia okey, di mana dia bertindak? Itu adalah image dia. Okey, so
Okey, ini jawapan dia. Okey Okey, seterusnya. Ukur dan tulis size image. So, keluarkan pembaris kamu sendiri, ukur berapa cm. Okey, Christopher, apa jawapan? Saya tak ada Belum. pembaris. Ha? Tak ada. Tak ada pembaris. Alah. Alan, 0.5. 3 cm. 0.5 Okey, so 0.5. So, jawapan 0.5. 0.5. Okey. 0.5. Ya, 0.5. Thank you. B. Pemboleh ubah bergerak balas dalam eksperimen ini. So, apa hasilnya? Kita tengok gambar aja. Apa hasilnya? Size image. Satu lebih besar, satu lebih kecil kan? So, size image. Okey, soalan C. Ramalkan size image jika menggunakan kanta yang lebih tebal daripada 2.2. So, ingat, kalau kanta cembung yang lebih tebal, jadi jarak fokus dia lebih pendek. So, contoh yang nipis, ini jarak fokus dia. So, ini tebal, jarak fokus dia lebih pendek. So, kita cuba lukis macam mana dengan size image dia. So, garis yang sama seperti tadi, garis pertama sentuh dengan titik fokus ini. Kedua, titik sambung dengan titik tengah-tengah ini. So, ini image dia. So, bagi tahu saya image yang lebih besar ke lebih kecil daripada yang ini. So, lebih kecil kan? So, jawapan bagi ini, kalau ini 0.5, so ini 0.3 ataupun 0.4 diterima. Jangan letak terlalu kecil lah, not logik lah. Okay? Ada soalan? Tak ada. Okay, seterusnya. Tak ada. Soalan 3. Jadual 3 menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas pertumbuhan bakteria. Hipotesis. Jika maka tidak boleh. Semakin tidak boleh. So, kita tengok. Ini paling besar kan? So, maksudnya suhu 35 darjah Celsius adalah paling sesuai untuk pertumbuhan bakteria. Boleh? Okey. Seterusnya. Berdasarkan jadual 3, lukis graf. Christopher baca 3 kali graf. Graf maksudnya graf garis. Okey, so lukislah. So, saya sudah lukis. Ini jawapan dia. Okey, so ini jawapan dia. Masih smooth Smooth. Okey, seterusnya kita tengok soalan seterusnya. Berdasarkan graf, nyatakan suhu optimum. Optimum maksudnya paling sesuai. Bagi pertumbuhan. So, suhu yang paling sesuai adalah berapa? Tengok graf. Yang paling besar saiz koloni dia adalah 35. So, kamu boleh buat garis putus-putus. Okey, lepas itu untuk menunjukkan ini dia. Okey, so jawapan dia 35. 37可以吗？ 37不可以, tidak boleh sebab dia kata berdasarkan graf. Graf di sini menyatakan 35, so 35 saja. Okey. Next. Ramalkan saiz koloni bakteria pada suhu 80 darjah Celsius. So, balik ke graf. 80. Mati semua. So, 80 di sini kan. So, kalau kita buat graf tu smooth. So, dia Okay, kalau kita buat dia graf smooth. So, 80 itu adalah kosong.
Kosong sini Pak. So, jawapan dia kosong. Ada soalan? Bagi soalan 3. Okey, tak ada. Soalan 4. Tak ada. Okey, Raja 4 menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan bahan kimia terhadap latex. Kesan bahan kimia. So, satu kita pakai acid formic, satu kita pakai natrium hidroksida. So, keputusan eksperimen direkodkan dalam jadual 4. So, ini dia. Berdasarkan keputusan eksperimen dalam jadual 4, nyatakan satu pemerhatian bagi latex. Pemerhatian. So, di sini ada dua pemerhatian boleh ditulis. Satu, acid formic dan satu natrium hidroksida. Pilih satu sahaja, jangan tulis dua-dua. So, tulis latex mengumpal apabila acid formic dimasukkan. Ataupun kamu boleh tulis latex kekal cecair apabila natrium hidroksida dimasukkan. Mana-mana satu ya? Okey, tulis. Nyatakan satu inference bagi jawapan di 4A. 4A. So, kalau 4A kamu tulis acid formic. So, inference kamu perlu juga berkaitan dengan acid formic. Okey, so contoh. So, latex mengumpal apabila acid formic dimasukkan kerana acid formic boleh mengumpalkan latex. Sama jugalah kalau kamu tulis natrium hidroksida. So, latex kekal cecair apabila natrium hidroksida dimasukkan kerana natrium hidroksida boleh mencegah pengumpalan latex. 如果没有写 acid formic 的话呢？ Latex mengumpal boleh. Okay. Ada jawapan lain? Ya. dah tahu mana. 去找 WiFi， 我在巴萨，快点回家。我做工啊，回家。Alah. Okay, soalan C. OK， bye。 Dimalarkan. So, apa yang sama dalam eksperimen ini? Apa yang sama? Kuantiti latex ataupun isi padu bahan kimia. Mana-mana lah. Teacher, kalau jenis latex boleh kah? No, tidak boleh. Latex sejenis sahaja. Isi padu latex ataupun isi padu bahan kimia. Bahan kimia di sini bermaksud acid formic ataupun natrium hidroksida. Boleh juga tulis kuantiti untuk menggantikan isi padu. Okey, seterusnya definisi secara operasi bagi acid formic. 3 langkah. Langkah 1, acid formic. Langkah 2 ialah bahan. Langkah 3 yang pemerhatian. So, acid formic mengumpal. So, tulislah acid formic ialah bahan yang mengumpalkan yang menyebabkan latex mengumpal. Okay? 如果只写 mengumpalkan latex 可以吗？ Acid formic adalah bahan yang mengumpalkan latex, kan? Boleh. Okay. Okay. Ada jawapan lain? Tak ada. Okey, teruskan. Soalan E. Tandakan tik keadaan latex yang dibiar selama 2 hari. So, selama 2 hari dia akan mengumpal. Sebab kalau dibiarkan 2 hari, bakteria dalam latex tu dia akan menguraikan latex dan menghasilkan asid. So, asid ini yang mengumpalkan latex. Okey, ada soalan bagi bahagian A? Tak ada. Okey, kita teruskan ke bahagian B.
Raja 5.1 menunjukkan reseptor regang dalam badan manusia. So ini reseptor regang. Nyatakan satu kepentingan reseptor regang seso. Saya rasa kamu orang boleh dapat cara jawapan dari buku kan. Mengekalkan keseimbangan badan. Ada jawapan lain juga membolehkan kita sedar tentang kedudukan atau postur badan. Mana-mana. Okey, seterusnya soalan E2. Tuliskan dua bahagian di dalam badan manusia di mana reseptor regang boleh dijumpai. Okey, sebelum ni saya ajarkan LOTS. LOTS, ligamen, otot, tendon ataupun sendi. Mana-mana dua. Okey, seterusnya B1. Berdasarkan Raja 5.1 di atas, namakan X. So, X itu adalah neuron glia. So, ini otot. So, otot tu ada reseptor regang. So, ini adalah reseptor regang. Reseptor regang ini disambung ke neuron glia. So, ini juga neuron glia. Okey, teruskan. Apakah fungsi X? Neuron glia untuk menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Okey. Seterusnya. Si Raja 5.2 menunjukkan seorang pelajar yang sedang menggunakan reseptor regang. Bagaimanakah reseptor ini boleh membantu pelajar menggayuh basikal tanpa melihat injak? So, bagaimana? So, reseptor regang membantu pelajar ini mengimbang dan mengkoordinasikan tubuhnya dalam keadaan tidak melihat. Dengan reseptor regang ini, dia boleh mengesan kedudukan badan, mengekalkan keseimbangan badan tanpa melihat. Yes, soalan. 如果答案是 reseptor regang dapat mengesang kerenggangan otot 可以吗 可以, yes.？OK， Okey, seterusnya. Soalan apa ni? 6. Raja 6 menunjukkan gambar karyotip kromosom seorang pelajar. Berdasarkan Raja 6, berapakah bilangan kromosom bagi pelajar itu? Berapa bilangan kromosom? So, kalau kamu tidak tahu, kamu kiralah. Jawab. Hello? Jawab. Tekan link tu saja. Sudah masuk? Akang sudah masuk? Okey. Kita teruskan. Akang nampak? Okey, teruskan. So, kalau kamu tidak tahu macam mana, kiralah satu persatu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Sampai habis. So, jawapan dia 47. Kenapa?
Sebab orang biasa 46 kan. 46. So, orang biasa 46. Ini kan lebih 1. So, tambah 1. Seterusnya, nyatakan jantina pelajar tersebut. Jantina. So, XX lah perempuan lah. Perempuan. Ya, perempuan. Okay, soalan seterusnya. Tandakan tik jenis mutasi yang dialami oleh pelajar itu. So ini masalah dia adalah sindrom Down kan? Sindrom Down. So sindrom Down itu adalah salah satu mutasi kromosom. Ingat mutasi kromosom nama dia mula dari sindrom. So kita ada 3 sindrom Down. Kita ada Klinefelter. Kita ada sindrom Turner. Okey, apakah nama penyakit pakar tersebut? Tolong off-kan mic, thank you. Okey, namakan penyakit pakar tersebut. Sekarang tak ada dah. Tak screen saja. Okey. Akan off mic. Okey, terusnya. Adakah penyakit yang dinyatakan di atas boleh dipulih? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab penyakit terjadi semasa proses persalinan. Okey, boleh? 老师， Yes. 如果答案是ini karena ini ialah penyakit genetik 可以吗？ Ini adalah penyakit genetik. Ini adalah penyakit genetik. Okey, boleh terima. Oke. Okey, teruskan. Ada soalan berkaitan dengan soalan 6? Kalau tak ada, kita teruskan. Okey, soalan 7. Penipisan lapisan ozon merupakan isu alam sekitar yang terjadi perhatian para saintis dunia. Raja 7 menunjukkan peningkatan saiz lubang ozon dari gambar satelit yang diambil dari tahun ini hingga ini. So, ini gambar Raja jelas oh. Maksudnya saiz lubang ozon ini semakin besar. Apakah peranan lapisan ozon kepada hidupan di bumi? Untuk menyerap sinaran ultra. B. Namakan bahan yang menjadi punca berlakunya kejadian seperti Raja 7. C, F, C. Soalan seterusnya. Tandakan tik bagi sumber-sumber penghasilan bahan di B. B maksudnya CFC. So, kita tahu 3 kan? Tin aerosol, aircon dan satu lagi adalah peti sejuk. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan kesan penipisan lapisan ozon terhadap kesihatan manusia dan tumbuhan. So, 2 soalan di sini, 1 untuk kesihatan manusia, 1 untuk tumbuhan. So, menyebabkan kanser kulit ataupun katarak pada manusia. Okay, satu lagi untuk tumbuhan, mengurangkan hasil tanaman. Okay.
Cikgu. Ya. Kalau jawapan yang mengakibatkan cahaya ultra ungu berkeamatan tinggi sampai ke bumi, Soalan minta kesan kepada manusia dan tumbuhan. So itu kesan tak sampai ke manusia, tak sampai ke tumbuhan. oh oke. Faham? Paham. Okey. Cadangkan satu langkah untuk mengatasi masalah penipisan lapisan ozon. Satu langkah, so mengurangkan penggunaan CFC ataupun menggantikan CFC dengan HCFC ataupun HFC. Mana-mana satu. Okey, boleh. Okey, soalan seterusnya soalan 8. Raja 8.1 dan 8.2 menunjukkan dua buah kenderaan yang masing-masing bergerak dengan hal laju yang berbeza serta berlainan jisim. So, kira momentum kenderaan pada Raja 8.1 dan 8.2. So, momentum sama dengan hal laju taraf dengan jisim. Atau jisim taraf dengan hal laju, benda yang sama. Okey, so sekarang kita tengok 8.1. So, momentum sama dengan 1,300 taraf dengan 121. Okey, berapa? Siapa sudah buat bagi nombor? Tak ada orang buat kah? Tak apalah. Jawapan 1560000. 000. Ini. Nama? Ya, Okay, good. Thank you. Ini untuk 8.1. So, 8.2 momentum adalah sama dengan 1,800 taraf dengan 80. So, apa jawapan? 14400. 14400. Nama? Okey. 1 lagi. Okey. Tinggal kosong juga. Hayya. Teacher, kosong lagi. Okey. Thank Ah, you. Jun, Lagi kosong lagi. Cuy. Okey. So, saya telah. So, 2 markah. Ini 1 markah, 1 markah. Soalan B. Kenderaan manakah mempunyai momentum yang paling besar? Terangkan. So, dari nilai sini kita tahu Raja ini kan kenderaan pada Raja 8.1 mempunyai momentum yang lebih tinggi. So, kenapa? Sebab hal laju dia lebih tinggi lah kan. So, jawapan dia kenderaan pada Raja 8.1 ini kerana ia mempunyai hal laju yang lebih tinggi. 如果 kerana jisim kecil leh, Jisim kecil tak boleh. Sebab dia kata momentum lebih besar. Kalau ikut logik, kalau ikut jisim kecil, biasanya momentum kecil, tapi ini jisim kecil tetapi momentum dia besar disebabkan oleh hal laju besar, tinggi. okey. Okey. Ada soalan lain? Okey, tak ada. Teruskan. Nyatakan 2 ciri keselamatan dalam reka bentuk kenderaan berkaitan dengan momentum. Okey, dalam buku SPS tu ada kan, satu mempunyai bumper hadapan yang besar. Okey, yang kedua zon remuk hadapan dan belakang yang mudah remuk. Okey, ini adalah ciri keselamatan berkaitan dengan momentum. So, jangan kamu
Kalau jawapan kamu berkaitan dengan beg udara ataupun tali pinggang keledar, itu adalah ciri keselamatan bagi inersia. Bukan momentum dua perkara yang berlainan. Cikgu, Ya, kalau dalam exam perlu tulis nombor meh? no lah. 2 ayat loh. Ayah, you yang buat lah. Okay lah, padamlah. Lanjutkan Okay, soalan 9. Raja 9 menunjukkan 2 kumpulan plastik X dan Y. Apakah bahan mentah utama untuk membuat plastik? Petroleum. Okay, Kan getah soalan. kan? No, getah is getah, plastik is plastik. Tidak sama. Polimer leh. Polimer bukan Salah. polimer. Polimer Bukan, daripada bukan. Oh. Okay. So, pada kotak yang disediakan, lakarkan susunan rantai polimer X. X itu apa? X itu adalah ini so kita tahulah perkelit, melamina, epoksi ini adalah termoset kan? Plastik termoset. So ini adalah termoplastik. So termoset. So kita mau lukislah polimer termoset. Coba. Mesti ada rangkai silang. Kalau dalam exam tak apa kalau lebih dari kertas kah cikgu? Lebih dari petak tu. Ya. Boleh. Janji 3 baris Okey. Rangkai silang. Label lah rangkai silang ini. Apa? Rangkai silang. Okey, seterusnya. Plastik S lebih tahan terhadap haba berbanding dengan plastik Y. Terangkan. Kenapa? Sebab plastik. Kehadiran rangkai silang dalam plastik termoset. Terima kasih. Kehadiran rangkai silang dalam plastik S. So, ini menyebabkan lebih banyak tenaga haba diperlukan untuk apa? Beri apa saya kata hari itu? Untuk Mengatasi, memutuskan rangkai silang tersebut. Okey, memutuskan rangkai silang. Okay. Kalau dia tidak tahan haba kan, rangkai silang ini dia mudah putus. Kalau mudah putus, maksudnya dia lembut lah. Tapi dengan ada rangkai silang, jadi banyak haba diperlukan untuk mengatasi rangkai silang ini. Jadi dia lebih tahan haba. Okay. Soalan D. Penggunaan bahan plastik yang banyak dalam kehidupan zaman moden mengakibatkan lambakan bahan buangan plastik. Antara kaedah perumusan yang diamalkan adalah menimpunkan bahan buangan plastik di tapak pembuangan sampah. Okey, adakah anda bersetuju dengan kaedah di atas? Wajarkan jawapan anda. So maksudnya di sini dia tanya kalau dia buat macam ini, kaedah ini, okey, kamu setuju ke tidak? So saya rasa jawapan dia tidak kan? So tidak setuju. Okey, kenapa tidak setuju? Setuju sebab plastik kan menakung air. So apa ayat dia? Apa ayat? Oh, perlu guna. Mengakibatkan lambakan bahan pembuangan plastik yang menyebabkan air bertakung dan dijadikan tempat pembiakan nyamuk. Ini boleh mengakibatkan Air bertakung
Diakibatkan air bertakung dan dijadikan tempat pembiakan nyamuk. tempat pembiakan nyamuk. Ataupun jawapan mana-mana yang logik lah. 老师， Ya, 如果 kerana plastik hendak menggunakan masa yang panjang untuk lupus, 可以吗 okay, yes. ？OK， Okey, ada jawapan lain? Okey, dah. Kita teruskan. Oh, habis sudah. Soalan esei. Oh, esei ni senang lah. Boleh ikut lah. Kalau tak boleh ikut nanti kamu tengok balik video lah. Soalan 10. Kaji pernyataan berikut. Seorang pelajar meletakkan air panas dalam gelas kaca dan gelas besi. So, di sini ada dua kan. Gelas kaca dan gelas besi. Beliau mendapati gelas besi lebih panas apabila dipegang berbanding dengan gelas kaca. Okey, ada arah ini boleh jadikan hipotesis. Situasi ini menunjukkan bahawa bukan logam digunakan sebagai penebat haba dalam alatan perkakas dapur. So, cadangkan satu hipotesis untuk menyiasat pernyataan di atas. So, hipotesis. Boleh saya saling ayat dari sini kan? Gelas besi berasa lebih panas apabila dipegang berbanding gelas kaca. Ini saya salin dari soalan tadi. Okey. So, siapa yang on mic tu tolong offkan ya. 老师， Ya, 如果 gelas kaca merupakan komputer haba yang lemah, manakala gelas besi merupakan komputer haba yang baik, 可以吗 okay, yes.？OK， Okey, macam mana kita tahu hipotesis ini adalah hipotesis yang betul lah. Ini adalah manipulasi kan. Lepas itu panas bergerak balas lebih arah. So ayat ini boleh dijadikan sebagai hipotesis. Okey, soalan seterusnya. Tujuan. So, untuk mengkaji hubungan di antara, okey, kita tengok soalan balik, tengok soalan dia menggunakan rok kaca, rok besi, aku tekan bla 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 kan. So, untuk mengkaji masa yang diambil macam mana untuk mengkaji kekonduksian haba bagi rod kaca dan rod besi. Ataupun boleh tulis ya antara jenis rod kekonduksian haba. Okey, ada jawapan lain? 如果把那个弱卡扎和弱不西换成 logam dan bukan logam, 可以吗 可以。 ？OK， Ada jawapan Tak lain? ada subtitle sini, cikgu. Ya, ni faham lah. Macam mana nak faham? Ya. Tu suruh kalos tu. Okey, soalan seterusnya. Apa soalan dia? Apa boleh ubah? So, boleh ubah ada 3. Boleh ubah dimanipulasikan, balas dan dinalarkan. Dimanipulasikan jenis rod
ataupun rod kaca dan rod besi. Okay. Perabalan kekonduksian haba ataupun masa yang diambil untuk paku tekan jatuh. Okay. Dimalarkan. Apa jawapan? Bagi idea. Jenis paku? Salah, bukan. Itu. Bahais paku, yes. Yes. Oh, udah. 如果 kepanjangan rod 可以吗？ Kepanjangan rod tidak boleh, tapi boleh tulis jarak paku tekan dengan penunjuk pensen. Itu boleh. Oke. Oke, ada jawaban lain? Alan, jawaban kamu Alan? No sound. Christopher leh. 没有，对啦，没有答案了。 Hametaan. Ya, oke lah. Oke, next. Bahan radas kan? Bahan dan radas. Oke, tengok soalan dulu ah. Belum hafal soalan. Salin semua sendiri lah. Dan apa yang Tak ada kurang? paku tekan ada. Aku tekan ada, apa lagi tak ada? Ada benden. Ya, penutup punsen tidak ada. So, tulis penutup punsen. Penutup punsen. Seterusnya, prosedur. Gambar aja kan? Saya pandai lukis hari ini. Ini lukisan dia. Hello, sekali lagi saya ulang. Jangan buat kesilapan. Kamu orang panaskan di sini, Salah. Jadi ingat, mesti ada jarak di antara lilin, di antara paku tekan dengan rod kopro ataupun penunjuk pensen dengan paku tekan. Mesti ada jarak. Oke, 3 ayat. Ayat 1 sediakan rekodkan masa yang diambil untuk paku tekan atau apabila paku tekan yang sama saiz masing-masing dilekatkan dengan menggunakan lilin dan dipanaskan oleh penunjuk, dipanaskan pada hujung satu lagi. Dia dilekatkan ke mana, Sir? Adapun dia kat sana, tak dilekatkan kat rod. Kalau tidak tulis dilekatkan. Bukan. Adapun tulis rod dilekatkan dekat mana? Rod tu dilekatkan dekat mana? Maksudnya? Bukan. Ini. Sebetulnya dilekatkan pada rod kaca dan rod besi, Tak dengar ulang. Bukan, sepatutnya dilekatkan pada rod kaca dan rod besi. Pada bekerja apabila masing-masing dilekatkan dengan menggunakan lilin pada rod besi dan rod kaca. Betul. Thank you.
Okey, kita dapat cek ah. Welcome. Kita dapat cek. So ini adalah apa? Ini adalah bergerak balas kan? Aku tekan yang sama saiz, dimalakan, dilekatkan dengan menggunakan lilin, boleh proses pada rod besi dan rod kaca, manipulasi dan dipanaskan, ini proses. Perlu saya ulang? Tak perlu ah? No. Okey, soalan Adika rekodkan pemerhatian dalam jadual. Okey. Ada orang saling kah? Ada. Ada. No. Ada. Sekejap. Okey. Glow sudah glow. Dah. Ah? Wah, ada yang bakar Ah? Kan sudah ada rekod kah? Dah Nanti dah rekod. tengok. Okeylah. Nanti bagi dekat grup. Tidak. Oh. Iya, buat apa nak? Okey, teruskan. Penjadwalan tata. Kiri kanan, jenis rod, masa yang diambil. Okey, jangan alang-alang tulis sampai habis. Jangan tulis masa yang diambil saja untuk aku tekan. So, kita ada rod kaca. Okey, selesai soalan ini. Okey, soalan esei 11. Baca soalan lo. Namakan dua agensi yang bertanggungjawab dalam meningkatkan pengeluaran makanan negara dan terangkan peranannya. Macam-macam jawapan ada mesti. Okey, so tulislah dua soalan MPOB. Saya tahu semua orang tahu kan, ini berkaitan dengan kelapa sawit. So peranan dia adalah untuk menghasilkan anak benih kelapa sawit yang bermutu tinggi. Okey, agensi yang kedua berkaitan dengan senang. Saya cari yang senang lah. Jabatan Pertanian. Balai Jawa oh. Ah? Malay oh. Okey. Jabatan Pertanian. Okey, peranannya adalah untuk membimbing petani. Okey, itu jangan senang kan. Ya, ini berkaitan dengan palm oil. So, peranan dia adalah untuk menghasilkan anak benih kelapa sawit yang bermutu tinggi supaya buah dia besar, menghasilkan minyak yang banyak. Jabatan Pertanian, peranan utamanya adalah untuk membimbing petani
Of course lah, ada jawapan seperti Marti, Felda, Felkra, whatever. Cari sendiri ya. Betul me ejaan tuh. Mana? Sorry. Pembimbing teacher M. Ya, thank you. Tuh saya boleh cikgu ketahu. Oh, siapa ini ya? Kang. Oke, coba. Saya mau tuh sudah. Creepy ya. Tengok soalan lah. Seorang pekebun mendapati kebun nanasnya telah menghasilkan buah yang sangat banyak. Buah nanas akan rosak sekiranya tidak diproses dan disimpan dengan sempurna. Terangkan bagaimana beliau perlu lakukan untuk membolehkan nanas bertahan dalam tempoh yang lebih lama. Bla bla bla. Pernyataan masalah. Apa masalah di sini? Buah nanas akan rosak. Akan rosak. Oke, so Buat anak tidak tahan lama. jika tidak diproseskan, so ini jawaban Buah dia. nanas semakin baik. Ini jawaban dia. Buah nanas akan rosak sekiranya tidak diproses. Sebuah nanas akan rosak sekiranya tidak diproses. So B1. Oke, Dalam masalah 看完了，啊，再拉上去，再没有看完跟谁了？这个啊， Oke. Oke, soalan seterusnya adalah apa soalan dia? Penjelasan soal penjelasan saya kan? merasa Jelasan masalah. penyelesaian. Oke, penjelasan kenapa nanas cepat rosak? Penyelesaian. Yep. Kenapa cepat rosak? Ada rosak lah, semua rosak. OK OK， Tidak diproses dan disimpan dengan sempurna. Kenapa? Rosak sebab tak disimpan baik Tidak. Lagi Tidak diproses. tidak diproses. Apa soalannya tadi, cikgu? Kenapa nanas rosak sekiranya tidak diproses? Sebab nanas sel hidup. Tuh. Tidak lagi. Betul lah. Lagi 它会坏掉，应该是 tidak diproses 吧？ tidak. No. Kehadiran baterai ada cikgu. Yes, kehadiran bakteria. Very Itu soalan dulu. good. Bukan Thank Eh, you. curi jawaban. Bakteria. Apa? Buah nanas akan rosak kerana tindakan bakteria. Okey. Seterusnya kaedah penyelesaian berapa markah? Berapa markah weh? 4 kot. 4. Okey, so 4 cara. pengertian. Okey, nanas diproses dengan diproses lagi ayat Entahlah. melalui Pengetinan? proses pengetinan. Okey. 3 lagi. Cikgu, kalau dia masih di tin, masih sama kah khasiatnya? Ya, akan kurang sikit lah. Sebab ada bahan awet mah. Iya, no good ah. Lagi. Di jeruk. Jadi jeruk. So, proses Jeruk. nanas untuk dijadikan jeruk. Okey, lagi 2 lagi. Teacher, Kalau disejukkan boleh kah, cikgu? Boleh. Simpan nanas. Bekukan, disejuk bekukan. Tidak beku lah. Dalam boleh. tidak boleh dingin. Tidak boleh beku. Texture dia lain sudah nanti. Okey, lagi satu lagi. Lusen bumi mah. Pembacuran. Lusen bumi. Pembasiran. Ah. Boleh. Tak boleh. Tapi boleh buat proses nanas untuk dijadikan jus. Jus boleh pembasiran. Okey. Ada jawapan lain? 如果我学的第一个答案是 process 格林 beku 的话，可以吗？
Proses kering beku kering. Wait. Kering beku. Kan lah. Kering boleh, kering beku tak boleh. Nih. Kering Oh, yang boleh. kalau macam Kering. apple tuh deh, Ceko. Hah? Yang Itu salah pelilinan? Sekejap. Kering boleh. Proses nanas itu jadikan nanas kering boleh. Lepas tu apa lagi? Pelilinan tuh boleh, Ceko? Apa pelilinan? Yang macam apple tuh? Tidak. Mana ada nanas itu pelilinan? Tak ada. Lagi ada apa lain? Jadikan keripik. Tak Itu ada. kerepek tu kering lah, nanas kering. Oke. Kan? Mana? Okey, soalan last. Apa? Soalan last. Habis ni sudah. Yalah, empat markah. Soalan last. Baju itu. Boleh jangan last kah? Tak boleh, mesti. Lukis carta alir blok sistem penerima radio dan terangkan fungsi mana-mana dua bahagiannya. Senanglah ini. Fungsi apa? Sistem penerima. Ini cuma mana bahagian? Sistem Mana bahagian? penerima radio pemancar. Ayo. Mikrofon, mikrofon speaker. Mana? Jap, saya cari buku lah. Salah jawapan saya. Speaker kan. Bahagian lah, salah satu bahagian lah. Penerima. Reseptor. Penerima kan? Ini jawapan dia. Area penerima, litar penala, litar pengesan, amplifier dan pembesar suara. Ini adalah penerima, sistem penerima. Kalau pemancar, ini pemancar. Faham oh? Jangan confuse ah. Okey, so Okey. ini jawapan dia. Lukisan blok ini. 2 markah untuk lukis blok ini. Lepas itu, dah. Lepas itu dia suruh terangkan mana-mana bahagian kan. So penerangan sini jawapan dia. Neli ya. Neli penerangan. Perlu ada dua ini kena terangkan 2 bahagian. 2 bahagian, speaker bahagian kan? Speaker. Boleh kan? Mana ada speaker sini? Ya boleh speaker. Tulis tu. Speaker untuk menukarkan isyarat audio kepada gelombang bunyi. Okey semua. Ke penerima itu semua. Ini penerima. Lo terangkan tulis fungsi ya. Mana-mana 2 bahagian. Okey. Okey ya. So jawapan boleh dapat dari sini ya. So saya skip saja boleh. Okey. Okey. So mana? Okey, so B 1. Tengok soalan lo. Raja 12 menunjukkan 2 alat komunikasi yang menggunakan gelombang mikro. Alat komunikasi. So, satelit komunikasi dan telefon pintar. So, maklumat dari Raja 12. So, tulis mula. So, satelit komunikasi dan telefon pintar adalah 2 contoh alat yang menggunakan gelombang mikro. So you just repeat whatever the question say. Apa salah dia? Apa? Apa salah dia? Apa soalan? Soalan dia. Soalan ni maklumat dari Rajab 12.
So maksudnya kamu cerita semula apa yang ada. So Raja 12 dia menyatakan ini satelit komunikasi dan telefon pintar, dua alat komunikasi menggunakan gelombang mikro. So gabungkan semua ini dalam satu ayat. Oke. Ya, senang kan? Okey. Kenal pasti dua ciri sepunya gelombang mikro. So Bergerak dalam udara. boleh bergerak dalam vakum. Udara. Okay, lagi satu. Bergerak dalam kelajuan angin. Okey, Cahaya. boleh bergerak Dalam dengan kelajuan angin. yes, kelajuan cahaya. Okey, ada jawapan lain? Okey, 3. Okay, tengok Safalek soalan 3. Berikan satu contoh lain alat komunikasi yang menggunakan gelombang mikro. Yang menggunakan gelombang mikro. Apa lagi? Remote. Remote tidak. Radio? Radio. TV boleh. Radio tidak. No, TV cannot. Television. Apa lagi? Tidak ada minta lagi. Minta satu, cukup lah. Remote tidak. Remote menggunakan inframerah. Lagi? Boleh bergerak dalam hukum. Satu juga Okey, bukan. Bukan. Microwave. Microwave. Ketuhar gelombang mikro. Ada jawapan lain? Machine pocket. Drone boleh ke Cikgu? Hah? Drone. Apa? Drone micro, I think. Drone menggunakan micro. Okey, apa lagi? Machine photostat. Mesin photostat ya boleh. Ultra ungu. Apa ultranggu? Alat. Dia mau alat. Siapa itu? Charles kah? Mereka. Okey, last. Tengok soalan. Hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep di atas. Konsep bagi apa? Konsep bagi gelombang mikro. So, gelombang mikro. Mikro adalah gelombang yang boleh bergerak dalam vacuum dan kelajuan cahaya. Bergerak. Okey, settle. Siap. Ini Tunggu lah. Okay. Ya, tu je. Okey, so kerja rumah minggu ini sila siapkan set 15. So minggu depan ikut jadual yang baru, kita akan bincang jawapan bagi set 15. Ada soalan? Okey. Yang sudah kan? Berhenti. Okey, set 15 Okey, ada lagi satu perkara. Siapa yang sudah habis semua jilid 4 tu, kalau you nak latihan tambahan, ambil dari saya di LDS. Okey. Kita boleh pergi. tak boleh. Cikgu ada di sana? Ya, maklum Bye. je. Bye. Sudah siap saya Cikgu. Bye. Bye. Bye sayang. Bye Bye sayang. Cia. Halamah. Jalan. Hai. Morris, halamah. Morris, halamah. Soalnya Morris. Nggak ada gitu lah. Okey, bye. Apa? Mayu
Sekun. Yang Main telepon nggak? Aku nggak ada. Nera, belum belajar. Nggak ada gitu. Sekun ya tadi. Nah. Kemana?